Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah selesai tugas wajib pagi ini yang pertama, mendirikan solat subuh secara berjemaah. Kita masuk hari ini hadis yang ke-18 daripada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Hadis yang ke-18, hadis yang berbunyi, an Abi Qatadah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Hadis yang ke-18 yang disusun oleh Imam Ibn Abi Jamrah, riwayat daripada Abi Qatadah daripada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza bala ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu buang air kecil, "fala yakhuzanna dzakarahu biyaminih," maka jangan dia pegang zakarnya, kemaluannya, dengan tangan kanannya. "Wala yastanji biyaminih," dan jangan dia beristinja, membersihkan najisnya itu, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wala yatanaffasu fil ina'i, dan jangan dia bernafas dalam bekas yang dia minum airnya. Perawi hadis ini Abi Qatadah, nama asal dia Al-Harth bin Rib'i. Ada seorang lagi Qatadah juga, itu yang Qatadah bin Nu'man. Jadi Abu Qatadah di sini yang Al-Harth bin Rib'i. Hadis ini menceritakan benda yang sangat simple dalam amalan kita seharian. Kata Rasulullah, bila seorang itu dia buang air kecil ataupun buang air besar, sama sajalah, cuma disebut sini tentang bala, buang air kecil, maka jangan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Itu satu. Dan yang keduanya, jangan dia beristinja, membersihkan najis tadi dengan tangan kanannya. Dan yang ketiganya, jangan bernafas dalam bekas yang dia minum airnya. Tiga perkara ni satu benda yang sangat kecil lah kita nak tengok dalam kehidupan kita seharian, tapi agama Islam ni benda yang paling kecil sekalipun itu yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW, cara yang paling molek tentang sesuatu perkara, walaupun benda tu kecil. Kalau kita kira lah sekadar basuh najis, kita kencing, kita buang air besar, tangan kanan kau tangan kiri kau ikut dah, maknanya tak perlu ada panduan syarak. Tapi syarak ni benda-benda kecil begini dia ambil berat, walaupun ini tak masuk dalam bab wajib, masuk dalam bab sunat, afdal. Tapi benda-benda begini, ini sebahagian daripada akhlak
yang mulia bagi seseorang manusia dalam dia mengurus perkara-perkara kecil dalam hidupnya. Buang air kecil ni, kata Rasulullah dalam hadis ini, satu, jangan pegang kemaluannya dengan kanannya, dan yang kedua, jangan basuh dengan tangan kanannya bila istinja. Dan istinja ni ada dengan air, ada dengan batu, ikut keadaan. Dua-dua ni, masa kencing jangan pegang dengan kanan, masa basuh jangan guna tangan kanan. Kerana tangan kanan ni dalam agama Allah ni, agama Islam, dia ada kemuliaan dia sendiri. Digunakan tangan kanan ni dalam banyak perkara. Kita makan sunat menggunakan tangan kanan. Dan dalam banyak perkara kita sunatkan mendahulukan belah kanan berbanding belah kiri. Sebab itu dalam kitab fiqh disebut yusannut tayamunu, disunatkan guna belah kanan dulu. Kita naik masjid, langkah kaki naik masjid, langkah pertama sunat menggunakan kaki kanan. Kita bersalam, musafahah dengan orang, dengan kawan kita, dengan jiran, dengan saudara mara kita, kita guna tangan kanan. Cuba guna tangan kiri, sudah satu kabilah berperang. Sebab itu satu penghinaan. Jadi tangan kanan ini ada satu kemuliaan dalam hubungan kita dengan manusia yang lain, mendahulukan yang kanan, kecuali kadang uzur lah. Ada orang sakit tangan, nak makan tak boleh dengan kanan, dia makanlah tangan kiri. Itu di luar daripada kaedah biasa. Tapi dalam keadaan kebiasaannya hidup kita ini, apa-apa yang bersifat mulia kita menggunakan tangan kanan. Maka dari kerana itu, bila sampai ke peringkat membasuh najis, bila sampai ke peringkat kita membuang najis, ketika itu maka kita tak guna yang belah kanan, kita guna belah kiri. Sebab hal yang berkait dengan najis, dengan buang air besar, buang air kecil ini, hal yang kotor dilihat oleh manusia. Maka yang hal-hal kotor ini tak sesuai digunakan tangan kanan. Sebab yang kanan ini kita gunakan semua yang belah-belah yang mulia. Kita bersalam tangan kanan, kita makan tangan kanan, kita bersalam, kita buat apa benda-benda yang baik, kita guna tangan kanan. Maka panduan syarak dia melihat benda-benda begini ni, benda-benda yang dalam hidup manusia, walaupun benda tu kecil, tapi ada kemuliaannya yang dilihat oleh manusia, dan ada benda yang dilihat oleh manusia yang benda yang tidak elok dilihat oleh manusia. Dan itu menjadi perkiraan dalam syarak. Sampai tahu itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang berkait dengan pengurusan diri manusia. Kalau kita kira benda ni benda bukan depan orang. Kita buang air kecil, buang air besar ni bukan depan orang ramai. Kita basuh kencing, basuh najis bukan depan orang ramai. Dan haram pun kita buang depan orang ramai sebab tak ada akhlak. Dalam keadaan kita bersunyi seorang, begitu pun diajar tentang hukum akhlak ini. Ini kepentingan dalam agama Islam tentang mengurus diri kita sendiri, walaupun bukan depan manusia lain, kita mengurusnya dengan cara yang mulia, dengan cara yang baik. Ini panduan syarak. Kemudian yang seterusnya, wala yatanaffasu fil ina'i, dan dia tidak bernapas ketika dia minum air. Maknanya kalau kita minum gelas air, masa kita minum tu kita tidak bernapas masa tu. Kita minum, berhenti, ketika itu kita bernapas. Masa kita minum tu pegang bekas air tu kita tidak bernapas. Dan ini ada kaitannya dengan riwayat yang lain yang menyebutkan Rasulullah SAW selepas dia selesai wuduk, dia akan minum air kesana wuduknya. Air bekas, bukan air air dalam bekas yang lebih itu Rasulullah minum. Sebagaimana riwayat Al-Imam Ali radhiyallahu anhu,
Ali tunjuk, dia kata ginilah Rasulullah buatnya. Ada lebih-lebih daripada air dalam bekas itu Rasulullah minum. Jadi hadis ini dia kaitkan dengan, pertamanya hadis sebut tentang kencing, yang kedua disebut tentang istinja, yang ketiga disebut tentang minum air yang dalam bekas. Kaitannya disebabkan dihuraikan oleh pensyarah hadis, Rasulullah SAW selepas dia buang air kecil, kebiasaannya Rasulullah akan ambil wuduk. Bila Rasulullah ambil wuduk, air yang lebihan dalam bekas itu dia minum. Jadi dengan sebab itu dalam hadis ini, walaupun kita lihat kalau hadis ini tak ada kaitan, satu kencing, yang kedua basuh najis, basuh kencing, yang ketiga jangan minum air, jangan bernafas dalam bekas. Jadi tak ada kaitan lah hak bernafas dalam bekas ni, sebab satu kencing, yang kedua istijmar, istinja. Jadi dihurai oleh ulama hadis, ini ada kaitan dengan kalau yang ditunjukkan Rasulullah selepas Rasulullah kencing, dia akan ambil wuduk, dan bila ambil wuduk ada lebihan daripada bekas itu, Rasulullah akan minum daripada bekas itu. Jadi dalam masa minum itu jangan bernafas. Tapi hukum ini dalam semua keadaan, bukan dalam keadaan dia ambil wuduk saja. Dalam semua keadaan, masa kita minum air, kita tak bernafas dalam air yang dalam bekas itu, masa minum berkenaan. Ini panduan yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah SAW yang berkait dengan benda yang sangat kecil bagi kita, tetapi benda ini termasuk dalam adab yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya. Walaupun tak ada orang tengok, adab ini kebiasaannya bila kita sebut adab, kita sebut akhlak, dia ada kaitan kita dengan orang lain, kita dengan jiran, kita dengan saudara mara kita, ada adabnya, kita tunjukkan kepada dia cara lemah lembut, cara bercakap dan sebagainya. Itu adab yang biasa kita praktis bila disebut akhlak, hubungan kita dengan orang lain. Tapi hak ni orang lain tak ada, ni kita sendiri yang mengurus hidup kita juga secara yang beradab, iaitu dalam mengurus najis tadi tidak menggunakan tangan kanan. Adabnya kita menggunakan tangan kiri, sebab hal-hal yang berkait dengan kemuliaan itu baru kita gunakan tangan kanan. Hal-hal yang berkait dengan benda yang dianggap kotor oleh manusia, kita guna tangan kiri. Jadi itu dari segi adab yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi kalau dalam bab mengurus diri sendiri, Rasulullah ajar supaya beradab, maka apatah lagi dalam kita mengurus hubungan dengan orang lain. Lebih-lebih lagi diutamakan adab dalam mengurus hubungan kita dengan orang lain. Jadi adab tu luas. Termasuk dalam adab kita dengan orang lain, termasuk juga adab kita dengan diri kita sendiri pun ada adabnya yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat dari sudut ni dah, penekanan dalam agama Islam ini, dia tekan sungguh-sungguh berakhlak, beradab. Jadi dari sini kita boleh faham hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Akunya hanya sahaja aku diutuhkan, tak ada benda lain kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dengan sebab akhlak itulah manusia boleh hidup dengan baik atas dunia ini. Bila tak ada akhlak, maka ramalah terkucar hidup kita, kerana ada salah satu daripada anggota masyarakat tidak berakhlak, sebab dia dah ganggu sistem keharmonian dalam masyarakat. Sebab tu dalam hadis yang lain, bila Rasulullah masuk sampai ke Madinah, Rasulullah ajar benda yang sangat basic, yang bukan dengan akhlak. Jadi Rasulullah tak ada bila sampai ke Madinah ajar benda-benda besar, ajar benda kecil. Satunya Rasulullah kata, afsyus salam, sebarkan salam atau kamu. Ini akhlak.
bagi salam kepada orang Islam yang lain, salah satu daripada tanda orang tu berakhlak. Sebab orang tak ada akhlak, dia tak akan sanggup nak bagi salam kepada orang. Ini perangai. Kita boleh, kalau orang tu sanggup bagi salam kepada orang lain, itulah akhlak yang paling yang mulia, yang ditunjukkan oleh seorang manusia. Satu, Nabi ajar. Yang kedua, Nabi ajar wa'at'imut ta'am, bagilah makan kepada orang lain, bagi makan. Ini pun akhlak. Bagi makan, bagi fasiliti orang untuk hal-hal yang berkait dengan makan minumnya. Ini at'imut ta'am, ini pun akhlak. Kemudian yang ketiga, Rasulullah kata wasilul arham, kamu sambungkan silaturrahim di kalangan kamu. Ini pun akhlak. Sebab terputus rahim, terputus silaturrahim antara orang Islam, antara orang Islam ini cukup besar dosanya. Sehingga disebutlah hadis la yadkhulul jannata qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim antara satu sama lain. Jadi tiga perkara ni yang Nabi ajar baru siapa je Nabi Madinah, baru siapa daripada Mekah, baru nak bentuk negara Madinah. Tiga perkara kecil yang Nabi ajar ialah bagi salam, bagi makan, hubung silaturrahim. Ini akhlak. Dan yang keempat itu Nabi kata kamu bangunlah sembahyang malam, wan nasu niyamun, qumu, bangunlah sembahyang, wan nasu niyamun, ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalamin, kamu akan masuk syurga dengan baik. Dalam empat perkara tadi, tiga perkara kita dengan manusia lain, hubungan kita dengan manusia lain, tiga perkara. Dan satu perkara sembahyang malam itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam empat itu, tiga dengan manusia lain, satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak berat, pemberatan yang Nabi sebut dalam empat perkara itu ialah kita dengan manusia lain, sebab dia berkait dengan akhlak, hubungan kita dengan manusia lain. Hak kita dengan Tuhan itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan manusia lain baik, maka terbentuklah sebuah masyarakat di Madinah pada masa itu yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pembentukan negara, pembentukan masyarakat, pembentukan komuniti, hubungan kita dengan manusia lain dibina atas akhlak, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibina di atas hubungan yang kuat, ikhlasnya, bermunajatnya, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila terbina dua hubungan kut bawah dan kut atas ni, maka itu terbentuklah satu masyarakat yang baik. Dan dalam membina akhlak itu, Rasulullah juga ajar sampai ke pihak dalam hadis ini, dalam kamu menguruskan diri kamu sendiri pun utamakan akhlak jugalah. Walaupun tak ada kaitan hubungan dengan orang lain, tapi mengurus diri sendiri pun utamakan akhlak. Tangan kanan digunakan untuk benda-benda yang mulia, tangan kiri digunakan untuk perkara yang dilihat tidak mulia oleh manusia. Cukup cantik, cukup comel. Mana ada dalam agama atas dunia ini ia ajar akhlak sampai tahu tu. Cukup detail sehingga kepada kecil-kecil dalam hidup diajar cara beradab. Ini agama Allah Subhanahu wa taala yang cukup comel. Hadis yang seterusnya kita masuk, an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ke-19. Anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu fa ja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu fa syakara Allahu lahu fa adkhalahu al-jannah. Ini pun berkait dengan akhlak juga. Tadi akhlak dengan diri kita sendiri. Hadis yang ke-18. Ini akhlak kita dengan binatang. Diajar juga akhlak kita dengan binatang. Akhlak kita dengan manusia ramai itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita dengan diri kita sendiri diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dengan binatang pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dikisahkan seorang lelaki daripada Bani Israel. Disebutlah hadis dihurai daripada ulama, anna rajulan, maksud rajulan sini seorang lelaki daripada Bani Israel.
diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat seekor anjing ya'kulu thara min al-atash, ia sedang makan tanah-tanah yang lembap min al-atash, kerana dahaga sangat anjing ni. Lalu lelaki ni fa akhadha ar-rajulu khuffahu, lalu orang lelaki ni dia ambil khufnya, kasutnya, khuf kasut kulit dia, bukan kulit kita kenal. Faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu, jadi dia ambil kasut dia masuk air, tak ada air, masuk air dalam kasutnya, kemudian dia bagi minum kepada anjing yang dahaga berkenaan. Fasyakarallahu lahu, lalu Allah memuji lelaki ini, fa'adkhalahul jannah, dan Allah masukkan dia dalam syurga. Ini bantu anjing yang dalam dahaga. Benda simple sangat. Anjing tu dahaga, orang lelaki ni ambil tolong bagi air ke anjing dahaga ni, bagi minum ke dia, fa'arwahu, lalu dia bagi minum, dah hilang dahaga anjing tersebut. Jadi perbuatan itu Allah puji, fasyakarallahu lahu, Allah puji perbuatan lelaki tadi, lalu dimasukkan dalam syurganya. Besar. Kita punya hubungan dengan manusia, dengan diri sendiri, dengan binatang pun diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi masuk dalam maksud hadis ini ialah mengenai sifat rahmah kita kepada binatang, sifat rahmah dan buat baik kepada semua perkara dalam hidup ni, semua makhluk dalam hidup ni. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, wa iza qataltum wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha wa iza qataltum fa ahsinul qatlah fa ahsinul qitlah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu nak sembelih binatang, fa ahsinuz zibha, maka kamu perelokkan sembelihan tersebut. Kenapa? Sebab dalam hadis juga Nabi sebut falyurih, dia hendaklah bila dia nak sembelih binatang, dia sempurnakan, elokkan sembelihan berkenaan. Dan antara benda yang diajarnya ialah pisau yang digunakan untuk sembelihan tersebut ditajamkan supaya tidak menyeksa binatang berkenaan. Maknanya kita berhubungan dengan binatang pun ada akhlaknya, supaya tidak timbul rasa azab oleh binatang berkenaan semasa berlaku penyembelihan berkenaan. Ini hubungan kita dengan binatang, dengan haiwan. Itu pun diajar dan diambil berat oleh agama Allah ini. Ini kedudukan hubungan dengan makhluk yang lain. Sebab itu dalam hubungan kita dengan persekitaran pun sama. Hubungan kita dengan persekitaran, dengan alam ini pun sama. Kena buat baik kepada alam ini, kerana alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga. Kalau bukit buka, dia bukit buka ni di nak jaga pasok bumi ni. Kalau manusia ni kau duk gondolkan bukit-bukit, duk gondolkan tanah-tanah, hutan dan sebagainya, akhirnya dia kesal kepada persekitaran. Sebab itu perlu diurus pembangunan manusia, pembangunan fizikal ini perlu diurus supaya dia tidak bagi kesan yang tidak baik kepada alam ini. Sebab tu kita ada, biasa kan ada pembangunan kena lulus TIA-nya dan sebagainya, projek-projek nak jaga benda tu lah. Bila tak jaga akan berlaku kesan. Sebab itu disebut dalam ayat Quran, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahirlah kerosakan atas muka bumi ini dengan sebab manusia itu sendirilah yang merosakkan bumi ini. Manusia merosakkan bukit buka, merosakkan tumbuhan, merosakkan tanaman, pokok dan sebagainya. Akhirnya berlaku banjir di sana sini. Ini hasil kerosakan manusia. Bila tak diurus dengan baik pembangunan tersebut, dia akan bawa kesan kepada alam ini. Tapi itu telah pun dipesan oleh Rasulullah SAW. Baginda ayat Quran telah pesan dah supaya urus dengan baik. Kalau tak urus dengan baik, zaharul fasad fil barri wal bahr, akan berlakulah kerosakan di daratan dan di lautan. Jadi kalau kita lihat dalam
setakat dua hadis kita baca dan juga campur hadis lain saya sebutkan tadi, mana agama Islam ini dia urus hidup manusia ini, dia ambil berat tentang akhlak tadilah, tentang adab kita berhubungan dengan pihak lain dan pihak diri kita sendiri, dan termasuk hubungan kita dengan alam, dan termasuk hubungan kita dengan hayawan. Jadi hubungan itu perlu dijaga dengan baik. Kalau tak dijaga dengan baik, itulah yang kita hadapi sekarang ini, yang berlaku pelbagai kerosakan atas dunia ini kerana hubungan tadi sudah tidak terjaga oleh manusia. Sangat simple ajaran kita ini yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, tapi benda yang simple ialah kadang-kadang yang selalu manusia lupa untuk melaksanakannya. Dalam berkaitan dengan hadis ini juga ada satu riwayat lain yang menyebutkan, dan dia tambah lagi, bila Rasulullah sebut tentang bagi minum air ini dan kepada binatang, dan Allah puji orang berkenaan dan masukkan dalam syurga. Dalam riwayat yang lain, para sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra, adakah dalam hubungan kita dengan binatang ni pun ada pahala juga ke Rasulullah? Menggambarkan dengan manusia ada pahala ni, hubungan binatang pun ada pahala juga. Sahabat tanya Rasulullah SAW. Faqala lalu kata Rasulullah, inna fi kulli kabidin ratabatin ajra, bagi setiap perkara yang ada roh ada pahalanya selama mana manusia itu buat baik kepadanya. Itu maksud inna fi kulli kabidin ratabatin ajra, bagi setiap orang, bagi setiap benda yang ada roh, manusia ke binatang, ada pahalanya. Jadi kita tolong binatang ada pahalanya sebab dia ada roh, ada nyawanya. Kalau setiap benda yang kita buat baik kepada yang ada roh ni, ada nyawa ni, semuanya itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita dengan binatang juga perlu dijaga supaya kita mendapat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bab al-ihsan fi kulli syai'. Al-ihsan, buat baik kepada semua benda, kepada semua pihak. Cuma kadang-kadang kita sekarang ni lah musim duk perang di Palestin. Manusia ni kadang-kadang ada pihak apa nama ni, dalam bab binatang, dalam bab alam sekitar sungguh binatang nak jaga, alam sekitar nak jaga, dia siapa bab bunuh rakyat Palestin senyak tipah panggil. Dia duduk bercakap tentang hak-hak asasi manusia, hilang habis bila sampai bab Palestin. Manusia dibunuh, orang Islam dibunuh harian, setiap minit, setiap jam dibunuh, anak-anak, budak-budak kecil, orang perempuan dibunuh, dibom tanpa rasa belah kesat, genosid yang berlaku di Palestin. Tapi orang yang bercakap tentang hak asasi manusia, yang juga mungkin dia bercakap tentang hak binatang, yang bercakap tentang alam sekitar, environment, sekarang senyap tipah habis. Bila dah sampai bab bunuh, sekarang ni kita lepas ni kita nak tengok siapa nak bercakap bab hak asasi manusia. Tak layak habis, tak layak bercakap bab hak asasi manusia, sebab yang berlaku sekarang ni memberi bukti yang jelas bahawa laungan hak asasi manusia itu sebenarnya laungan kosong. Itu hanya berkaitan kepentingan mereka sahaja. Ini soalan isu yang kita hadapi sekarang ni yang berkait dengan isu Palestin. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi penyelesaian segera yang berlaku sekarang di Palestin, orang Islam dapat hidup yang damai di sana. Kita masuk lagi lah, cukup 3 hadis. Hadis yang ke-20. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu
Ini panduan syarak, panduan Allah Subhanahu Wa Taala, panduan Nabi. Bila seorang itu mengantuk, jadi agama Allah ni benda kecil-kecil pun dia ambil tahu, dia ambil berat. Bila seorang dalam kamu tu rasa mengantuk, wa huwa yusalli, dia sembahyang, falyarkub, tidurlah, tak payah terus sembahyang, tidurlah sebab mengantuk sangat. Hatta yazhab anhu an-naum, supaya hilang rasa mengantuk tu, rasa tidur tu saja hilang. Fa inna ahadakum, kerana orang kamu ni bila dia sembahyang, iza shalla, bila dia solat, wa huwa na'isun, dalam keadaan dia mengantuk, la yadri, dia tak tahu, la'allahu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu, mungkin dia minta ampun tapi dia mengantuk sangat, dia jadi mengalai, dia cela diri dia sendiri. Boleh berlaku macam-macam, baca wirid tak betul, baca Quran tak betul, minta istighfar, minta rahmat, minta laknat, jadi gitu tukar sebab rasa mengantuk. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau orang tu mengantuk tengah sembahyang, maka tidurlah dulu, lepas tu sembahyang semula. Cuma dalam huraian kepada hadis ini ada pelbagai huraian. Ada huraian yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah bila seorang itu nak mula sembahyang, mana bukan sembahyang lagi, dia nak mula sembahyang dan dia rasa mengantuk, sebagai ihtiyatnya maka dia tidur dulu supaya mengantuk itu tidak mengganggu sembahyangnya. Bila kali itu tengah mengantuk tu sembahyang juga, sembahyang itu takut terganggu, dibaca benda lain, tepat Fatihah, baca tahiyat, tukar tepat rokok, baca masa sujud, dia takut tukar begitu, maka tidur dulu kata Rasulullah SAW, supaya dia lepas itu dia dapat sembahyang dengan sempurna. Dan ada ulama sebut di hurai hadis ini berkait dengan sembahyang malam. Dia berkait dengan sembahyang malam, orang bangun sembahyang malam waktu mengantuk lah. Jadi kalau dia mengantuk masa tu, tengah-tengah sembahyang sunat tu, maka tidurlah. Sebab para ulama juga di hurai ada hukumnya, kalau kita sembahyang fardu maka haram kita hentikan sembahyang fardu tanpa benda yang darurat. Jadi mengantuk ni bukan benda darurat. Jadi maksud hadis ini ialah bangun sembahyang malam. Tapi ada juga ulama yang menghuraikan maksud hadis ini serupa, sembahyang sunat, sembahyang fardu sama saja. Kalau dia rasa mengantuk dan mengantuk itu boleh mengganggu solatnya sampai tersalah bacaan dan sebagainya, maka dia berhentilah sembahyang itu dan dia sambung balik supaya dia hilang rasa mengantuk. Hadis ini menceritakan mengenai salah satu kita boleh ambil ialah kesempurnaan dalam solat. Kesempurnaan solat itu, kalau kita tak dapat solat dengan sempurna kerana sebab-sebab tertentu, maka kita ruaikan, selesaikan masalah kita ini. Sebab itu dalam hadis lain Nabi sebut, bila makanan sudah terhidang dan masuk waktu solat, makan dululah. Takut tak khusyuk dia nak sembahyang. Sebab dah nampak dah hidangan ada ni, dengan kambing bakarnya, dengan ikan bakarnya, dengan sosnya sedap dan sebagainya. Lepas tu kita takbir, teringat tu dah, tak teringat hak solat tu dia terganggu. Jadi supaya tak terganggu waktu, makan dulu. Makan dulu, biar selesai makan dulu, lepas tu baru solat. Supaya tak terganggu solat tadi dengan perkara-perkara luar yang tak ada kaitan dengan sembahyang. Sebab sembahyang ni perlu khusyuk dan sebagainya. Tumpuan tu, fokus tu perlu banyak ditumpukan kepada bacaan dan solat, kepada ingat hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu buat benda-benda yang boleh menghilangkan perkara yang menghalang khusyuk, barulah kita solat. Ini panduan daripada Rasulullah SAW tentang solat. Kalau ada gangguan, kita hilangkan gangguan itu, baru kita mulakan solat supaya solat itu solat yang sempurna. Itu hadis, 3 hadis yang disebut dalam hadis ini yang kita belajar, semuanya berkaitan dengan akhlak. Yang berkaitan dengan mengantuk ni ada hadis lain yang Nabi sebut. Kalau hari Jumaat biasa khutbah orang mengantuk tengah hari kan. Jadi ada hadis lain sebut Nabi ajar faliyatahawwal, dia tukar tempat. Ini antara cara kalau orang mengantuk hari Jumaat, dia tukar tempat duduk. Dia bangun beralih tempat duduk supaya dapat menghilangkan mengantuknya itu dan boleh fokus kepada Jumaat, kepada khutbah dan sebagainya. Jadi siapa tahu tu hadis Rasulullah SAW, siapa
perkara yang hal-hal mengantuk pun diajar paduannya supaya manusia nak kira dalam buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa kita berhenti setakat itulah hadis yang ketiga. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-21 tu takut panjang pula. Mudah-mudahan sedikit uraian kepada hadis Rasulullah SAW pada pagi ini bagi semangat untuk kita terus istiqamah dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus menjaga adab-adab kita dalam semua keadaan, dengan manusia, dengan haiwan, dengan diri sendiri, dengan alam sekitar, dengan alam ini. Teruskan kita maintain adab dalam menguruskan perkara-perkara tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.